Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastika Adilah binti Atan dan nombor kad matrik C18A0095. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan dengan lebih lanjut mengenai poster cerita rakyat yang dihasilkan oleh saya yang bertajuk Ular Air dan Ular Tanah. Cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah ini adalah mengenai tiga ular yang paling berbisa yang tinggal di sebuah belukar, iaitu ular air, ular tanah dan ular senduk. Ular air dan ular tanah merupakan ular yang sangat bengis dalam belukar tersebut. Ular air dan ular tanah ini tidak boleh berjumpa dengan manusia dan haiwan kerana mereka pasti akan mematuk makhluk hidup tersebut sehingga mati. Perkara ini amat tidak disenangi oleh ular senduk. Ular air telah mencabar ular senduk untuk meluahkan bisanya. Ular senduk yang bijak ini telah bersetuju dan mengajak ular air dan ular tanah untuk meluahkan bisa mereka di atas daun keladi. Selepas itu, ketiga-tiga ular ini telah meluahkan bisa mereka di atas daun keladi. Tiba-tiba muncul dua orang lelaki. Lalu ular air dan ular tanah terus laju mematuk kaki kedua orang lelaki tersebut. Tanpa berlengah masa, ular senduk yang bijak terus menyeduk kembali pisanya yang diluahkan sebentar tadi, lalu terus menjalar masuk ke dalam hutan berhampiran. Patukan ular air dan ular tanah sebentar tadi ternyata tidak berkesan. Mereka sedar bahawa taring mereka sudah tidak berbisa lagi. Mereka menjalar ke daun keladi tadi, namun bisa mereka telah tumpah ke tanah. Mereka berasa sangat kecewa. Merayaulah ular air ke hulu ke hilir tanpa tujuan. Ular tanah pula bersembunyi di dalam tanah. Teori estetika yang dapat dikaitkan dengan cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah ini adalah teori etika. Teori etika adalah peraturan tingkah laku berdasarkan idea mengenai apa itu akhlak baik dan buruk. Disiplin menangani apa yang baik dan buruk dengan tugas dan kewajipan moral. Sistem kepercayaan yang diterima adalah untuk mengawal tingkah laku, terutamanya sistem berdasarkan akhlak. Antara kaitan teori etika ini dengan cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah adalah cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah ini sangat berkaitan mengenai tingkah laku baik dan buruk. Berdasarkan cerita rakyat ini juga, ular senduk sangat berdisiplin dalam menangani apa yang baik dan buruk dalam melaksanakan kewajipan moral agar setiap masalah yang berlaku dapat diselesaikan dengan baik. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat ini adalah bahasa Melayu klasik. Hal ini kerana terdapat unsur seperti banyak ayat pasif dan songsang, iaitu pantang berjumpa makhluk yang hidup habis dipatuknya. Seterusnya, cerita rakyat ini juga banyak menggunakan partikel pun dan lah, seperti ia pun menjalar ke sehelai daun keladi yang lebar dan merayaulah dia ke hulu dan ke hilir tanpa tujuan. Jenis cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah ini adalah fable atau lebih dikenali sebagai cerita binatang. Fungsi cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah ini adalah sebagai hiburan. Cerita binatang amat digemari oleh kanak-kanak kerana di dalamnya terselit kisah-kisah kepintaran binatang dalam menyelesaikan masalah sehingga menimbulkan kelucuan. Sebagai contoh, dalam cerita rakyat ini, ular senduk bijak dalam menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam sebuah belukar. Fungsi seterusnya adalah sebagai pengajaran. Cerita binatang kebiasaannya mempunyai pengajaran tertentu kerana sifat-sifat yang diberikan kepada binatang adalah sama seperti manusia. Oleh itu, segala tindakan yang dilakukan oleh binatang boleh dijadikan sebagai pengajaran kepada manusia. Selain itu, fungsi cerita binatang ini adalah sebagai kritikan atau sindiran. Hal ini kerana cerita rakyat kebiasaannya sangat berkait rapat dengan sifat-sifat buruk yang cuba ditonjolkan oleh binatang yang sebenarnya mempunyai kritikan atau sindiran secara halus. Sindiran ini disampaikan secara tidak langsung kepada pembaca. Sebagai contoh, dalam cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah ini telah menyindir orang yang sombong selalu rugi. Fungsi terakhir cerita binatang ini adalah sebagai gambaran masyarakat. Cerita binatang menggambarkan kehidupan sekelompok masyarakat binatang tetapi digambarkan menyerupai manusia. Terdapat beberapa nilai murni yang terdapat pada cerita rakyat Ular Air dan Ular Tanah. Antara nilai murni yang terdapat pada cerita rakyat ini adalah nilai prihatin, nilai baik hati dan nilai kebijaksanaan. Berdasarkan cerita rakyat ini, ular senduk merupakan ular yang sangat prihatin terhadap kesejahteraan penduduk kampung. Ular senduk juga merupakan ular yang sangat baik hati kerana sudi menasihati ular air dan ular tanah. Dan akhir sekali, ular senduk merupakan ular yang sangat bijak kerana telah berjaya memperdayakan ular air dan ular tanah untuk meluahkan bisanya di atas daun keladi.
Berdasarkan cerita rakyat ini, terdapat beberapa pengajaran yang boleh diambil. Antaranya ialah kita mestilah menghargai kelebihan yang kita ada dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kita hendaklah menyayangi antara satu sama lain. Dan yang ketiga, kita janganlah menjadi orang yang sombong kerana orang yang sombong akan selalu rugi. Berdasarkan cerita rakyat ini, ular air dan ular tanah tidak pernah menggunakan kelebihan yang mereka ada dengan sebaik mungkin. Walaupun kita mempunyai kelebihan yang lebih berbanding orang lain, kita perlulah sentiasa menyayangi antara satu sama lain tanpa mempunyai sikap yang sombong dan riak, kerana orang yang sombong dan riak ini pasti akan rugi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.